Alhamdulillah kita bersua kembali. Itu dia tadi sedikit kita mewar-warkan berkenaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan berlangsung di negeri Perak Darul 1 hingga 3 Julai ini. Okey, ini merupakan slot terakhir dan juga topik memang menarik kita kata. Toksik tanpa sedar. Tapi tahu tak toksik tu apa sebenarnya? Jadi kita nak terus saja bertanya kepada perunding motivasi selaku kaunselor berdaftar Haji Hushim Haji Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Mungkin Syafiqah tertanya apa itu toksik. Mungkin boleh dijelaskan toksik itu dalam konteks perhubungan sesama manusia ataupun perhubungan dalam komuniti masyarakat. Ya, Ismail dengan Syafiqah sebenarnya toksik ni kalau orang zaman dululah orang kata mengumpat. Mengumpat, cerita pasal orang dan sebagainya. Tetapi bila datang ke zaman abad ke-21 ni, orang muda-muda dia kata apa? Toksik. Bila cerita-cerita kan, jumpa-jumpa, tak kira lah sama ada kita macam kata di pejabat ke, kan tengok Syafiqah bercakaplah pasal Syafiqah ni. Tengok Mael misalnya. Cakap pasal rambut dia. Pasal rambut dia, pasal apa kan? Pasal Mael ke benda, ceritalah. Jadi itu toksik. Itu kalau toksik dalam pejabat. Kalau tu toksik dalam misalnya kata yalah mungkin dalam kita kata rumah tangga. Kan? Lepas tu toksik juga berlaku dalam masyarakat, dalam komuniti, dalam kata-kata berbagai-bagai pertubuhan dan sebagainya. Jadi toksik ni berlaku di mana? Dan hari ni pula lagi moden. Toksik dalam media sosial. Digital. Media sosial, dalam WhatsApp, dalam apa. Kadang bila orang tu keluar je benda, dah macam-macam tu. Dia mengata orang tu dan sebagainya. Jadi toksik ni lebih kepada kita kata memberi teguran-teguran dan komen-komen yang negatif tau. Dan yang menyebabkan orang individu yang terkena tu dia akan kita kata lebih kepada nak membunuh karakter seseorang tu lah. Macam tu. Okey, bercakap mengenai toksik tanpa sedar ini juga kita boleh kaitkan dengan ibu bapa. Mungkin ibu bapa ni tidak sedar bahawa mereka juga sebenarnya ada karakter toksik itu dan juga seperti mana Tuan Haji kata tadi boleh membunuh karakter anak mereka ini. Mungkin boleh ceritakan bagaimana apa maksud toksik ibu bapa ini? Okey, toksik ibu bapa ni biasa ibu bapa kalau kat rumah tu kan kadang-kadang kita mungkin tengah-tengah makan ke. Jadi anak kita ada 3 orang, 4 orang kan. Jadi kita ibu bapa ni tanpa sedar mungkin kita sedang mentoksikkan. Contoh misalnya kalau isteri mungkin toksik kawan pejabat dia. Abang kat bawah. Jadi anak 3 orang ni menolong kan dengar. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kemenjadian dan cara asuhan anak-anak yang mana lebih kepada dia akan membentuk anak-anak yang toksik lah. Jadi pergi sekolah nanti dia toksik juga. Apa pasal kau ni pendek sangat? Apa pasal kau ni hitam sangat? Apa pasal kau ni apa pasal ni? Jadi sebab tu suasana tu jadi tak ada harmoni dan berlakunya lebih toksik. Lama-lama dia akan jadi membuli di sekolah. Kalau di asrama kita dengar banyak kena bully dan sebagainya kan. Sebab pasal toksik lah. Dia kau cakap gini. Jadi dalam keluarga ni biasanya kalau misalnya ibu bapa tu toksik dan sebagainya, jadi suasana tu tak begitu sehat dari segi perkembangan anak-anak tu sendiri. Dari segi misalnya akhlak, dari segi moral, dari segi kemenjadian anak tu. Jadi budak ni dengan sendiri lagi dia membesar dalam keadaan dia suka. Lepas tu kita tengok ada kawan-kawan kita jumpa je tak ada lain. Cerita apa? Mai, aku nak cakap dengan kau, Mai. Saya pun nak beri pasal singa. Muka tu Haji tu betul. Hari-hari buat kaunseling. Syafiqah, hari-hari kat klinik. Saya boleh cerita ni A sampai Z sebab saya hari-hari di klinik saya. Saya ada kes. Okey. Benda bukan ni membawang kan? Itu bukan membawang. Bukan membawang. Kita nak cerita ni ialah dia real. Saya nak beritahu kepada kita di luar sana. Toksik ni sangat-sangat kita kata tak sihat dari segi perkembangan. Kalau kita kata kalau anak kita, kalau kita kat pejabat pun jadi tak harmoni lah. Sebab tu kita rasa tak harmoni tau. Lepas tu kadang bila bos lalu je kita pun toksik. Tapi bila bos datang dekat, kipas habis 5 horsepower. Cantik bos hari ni. Cantik bos hari ni. Yalah cik mak, alamak segak betul kasut berkilat. Tapi kat belakang kita toksik. Tak salah memuji, biarlah ikhlas. Biar ikhlas. Kalau tak ada, kita diam. Itu Rasulullah ajar. Kalau boleh, kita diam. Senyap je lah. Tak ada apa-apa, kita diam lah. Tapi kalau baik betul-betul, cakap. Tapi cakap depan-depan. Tuan segak hari ni. Ya. Itu ikhlas tu? Itu ikhlas. Okey. Tapi mungkin ada ramai yang berpandangan toksik ini adalah penzahiran sikap yang negatif
sama ada oleh seseorang ataupun oleh orang di sekeliling kita. Jadi untuk kita menzahirkan supaya hubungan antara sesama manusia itu tidak bersifat toksik ataupun tidak bersifat negatif, apakah mungkin antara cadangan-cadangan untuk kita memperbaiki hubungan yang kalau dahulu dirasakan hubungan yang negatif, kini boleh dijernihkan dan dipositifkan, tuan? Bagus tu soalan tu, Cik Mail kan. Kalau boleh misalnya kita, biasalah kalau kita jumpa lebih daripada seorang, sudah pasti akan datang untuk bercerita. Nampak tu? Itu bercerita, automatik. Kalau kita seorang-seorang, kalau bercakap seorang-seorang, orang itu sebenarnya tak betul. Ada tanda-tanda kesihatan mental. Tapi kalau misalnya kita berdua, sudah pasti. Tapi apa salahnya kalau kita berdua, kita nak cerita pasal Syafiqah, kita cerita yang baik-baik lah. Oh, Syafiqah tu bagus, dia pekerja yang bagus, gini-gini kan. Dan kalau kita dengar misalnya kalau daripada saya pula, saya bercakap dengan Mael, Syafiqah ni gini, mungkin Mael akan cakap, Haji sebenarnya saya minta maaf lah. Kalau benda-benda macam ni saya tak mau dengar. Rasulullah SAW berpesan, kalau dengar saja orang mengumpat, orang toksik dan sebagainya, kalau rasa tak suka, bangun. Ya, palingkan muka lah. Palingkan muka, makna aku tak suka. Sebab benda tu semua dia akan mendatangkan mudarat kepada kita. Ya. Nampak tu? Hari ni dia mengata pasal kawan kita, besok kemungkinan dikata pasal kita. Orang toksik ni dia akan toksik di mana-mana. Dia dah jadi satu budaya, seronok tau. Kalau tak cerita pasal orang ni, dia macam rasa tak betul lah. Tak betul tau. Ini masalah dari segi, saya bercakap sebagai seorang kaunselor, sebagai psikologis tau. Jadi benda ni dah jadi sebagai satu, kita kata, the paradigm dia panggil. Dalam pemikiran, behind dia punya mind, kalau jumpa orang je, mesti nak mengumpat orang. Mesti tu orang. Nampak tu? Jadi itu satu perkembangan, kita kata, karakter yang tak sihat. Dan tak begitu harmoni dalam hubungan kita. Sama ada di pejabat ke, dalam rumah tangga ke. Kalau bagus, kalau dalam rumah tangga pun, kalau suami kita dah mula cerita-cerita, kita cakap, yang cukup, jangan. Abang rasa tak payah ceritalah benda tu. Kita cerita melain. Cerita ni, hari ni makanan sedap-sedap lah ke? Jadi anak pun, anak kita akan belajar itu. Kan? Anak kita kecil-kecil tak tanya lagi. Tapi kalau umur 16-17, dia dah tanya. Daddy, kenapa Daddy, Mama nak cakap pasal orang, Daddy tak bagi? Sebenarnya itu tak bagus, tak sihat. Jadi dia akan belajar kat situ. Tapi kalau kita, bini kita cakap, teruskan. Apa benda ni? Abang pun nak cerita juga ni. Main lagi menambah ya. Menambah. Jadi anak tu nanti the whole family. Sebab tu kadang-kadang kita tengok setengah-setengah keluarga tu, kita masuk tu kita rasa pelik tu. Kenapa keluarga ni macam ni ya? Tak. Dia tak rasa macam keluarga yang harmoni. Auranya. Aura tu tak ada tu. Minta maaf lah sebab saya banyak buat kaunseling kan. Banyak sekarang yang datang jumpa saya, mak mentua, pak mentua datang jumpa saya, Haji, keluarga saya okey. Tapi bila masuk je menantu ni, jadi keluarga saya jadi huru-hara. Nampak? Bila masuk orang ni, sebab dia dulu cara didikan mak bapak dia lain. Yang ni lain. Jadi dah jadi huru-hara keluarga ni tu. Sebab mulut badan. Sebab mulut dia tu, badan binasa Mail. Betul. Kita ada pemanggil Tuan Haji. Untuk bercakap lebih lanjut dengan Tuan Haji. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan. Tok Si tu apa dia? Tu dia. Tu ke soalannya? Itulah soalan. Kita ulang-ulang balik soalan tu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tu dia toksik tu pada toksiknya. Toksik tu apa dia? Sebenarnya toksik tu Tuan ialah lebih kita kata, kalau kita kata kita suka bercerita pasal orang, mengumpat pasal orang, cerita pasal buruk-buruk orang, dan juga kita senang orang kampung kata jaga tepi kain orang lah. Jaga tepi kain orang. Okey. Tapi tu Haji, bila kita dalam satu perhubungan, bercinta lah ni, ada pula istilah mengatakan toxic relationship. Bila bercinta semuanya indah, mandi pun tak mandi pun wangi, muka pun handsome, lawa. Tapi bila toxic relationship ni, apa sebenarnya ciri-cirinya? Dia sebenarnya kalau kita kata bila kita bercinta, sebab saya banyak buat kes rumah tangga kan. Masa bercinta semuanya indah. Kalau boleh air fresh orange satu tu minum orang Mael. Satu straw. Alah sweet. Masa bercinta indah Mael. Kalau girlfriend minta RM10 bagi RM100. Nampak tak betul? Masa bercinta dan semua indah. You punya hidung cantik, you punya kulit melepak, you punya rambut cantik, semualah. That is the truth. Tapi bila dah duduk serumah berkahwin, the true colour akan keluar. Dan di situlah akan timbul toksik. Aku menyesal kahwin dengan kau. Aku tak tahu hidung kau kemek. Jadi dia jujur. Tapi yang ni sebelum kahwin tak jujur pula. Kenapa masa sebelum kahwin tak cakap? Kan? Benda ni akan timbul toksik. Dan dia akan cakap lah,
Oh, saya dulu dah dengar dah gini tau. Nampak tak? Jadi sebab tu akan timbul konflik dalam rumah tangga tu. Ya. Dia tak berterus terang semasa bercinta. Contoh kalau Syafiqah tanya soalan masa bercinta kan. Jadi masa situ juga akan timbul toksik lah. Nampak tu? Dan dia akan kata, saya dengar macam ni, saya dengar. Hearsay. Hearsay ni tak bagus. Jangan dengar cakap orang. Nampak tu? Sebab dia akan, kalau berkahwin, menguntuhkan rumah tangga. Nampak tu? Kalau boleh kita janganlah sekali-kali minta maaf cakap lah. Sebenarnya dalam Islam sendiri pun tak suka kita mengumpat berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Hasad dengki. Dia banyak perkara ni bermula daripada perasaan hasad dengki. Ya, betul. Tengok hari ni Mak El pakai blazer kau lain macam lah. Tengok pula ada sabut tangan keluar kat situ. Betul. Ini kalau nak dengki juga tak tahu nak cakap Dengki apa. lah. Tengok rambut kau bukan main lagi kan. Tak tahu nak cakap apa dah. Saya surrender. Jadi benda-benda, bukan apa, berlaku benda ni dalam kita banyak dengan rakan yang kita kata rakan kita, kawan-kawan kita yang dengki-dengki, yang dekat-dekat. Ya, betul. Yang tikam belakang ni, you tengok-tengok, rupanya kawan kita. Dan ini realiti. Bila orang makin kenal, kadang-kadang, sebab tu kejujuran terpenting. Keikhlasan terpenting dalam kita berkawan. Sebab toksik ni akan berlaku bila masa dan di mana-mana saja. Saya nak beritahu, semualah budak-budak sekolah kecil-kecil tu, darjah 1, dia dah mula dah kena toksik dah. Sebab tu kadang-kadang tak nak pergi sekolah. Dia tanya kenapa tak nak pergi sekolah ni? Alah, tu kat sekolah tu ada kawan-kawan boykot. Tak kawan kita. Kata kita ni hitam. Kita ni. Dah sedih lah dia. Tak berkawan. Kau jangan kawan dengan aku. Kau ni. Budak-budak sekarang sebab apa? Dia banyak tengok dalam ni. Ya, Social media. Jadi mulut dia terkeluar tu satu. Nampak tu? Okay. Tuan Haji, kita ada seorang lagi pemanggil daripada Ampang. Aisyah, Puan Aisyah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, Puan Aisyah, silakan. Saya nak tanya soalan. Okey, kita tahu yang topik pagi ni ialah topik untuk toksik. Jadi saya nak tahu macam mana contohnya orang bercerita buruk pasal kita, and then semua orang dah tahu pasal benda tu. So macam mana yang kita ni yang telah diburukkan ni, macam mana kita nak bangun balik, macam mana kita nak hadapi kisah toksik tu. Contohnya macam biasanya yang kita nampak ialah dekat kawasan persekitaran office lah. Bekerja. Saya nak tahu macam mana contohnya macam sebab kita tahu yang bila orang bercerita buruk pasal kita takkan directly terus pergi explain benda tu. Jadi bila macam semua orang dah tahu dan kisah tu sebenarnya tak benar. So macam mana kita nak bangun balik, kita nak motivate diri kita dan kita nak beritahu semua orang yang benda tu ialah tak benar. Kita nak motivasi kepada diri kita lah sebenarnya. Macam mana kita nak bangun daripada kisah toksik tu. Okey, baik. Terima kasih Puan. Bagus soalan tu. Ini memang selalu jadi ni tadi. Ini selalu terjadi. Jadi Puan maksudnya tadi tu dekat office tadi. Ya. So langkah yang pertama ialah untuk diri kita sendiri, untuk Puan sendirilah, sebagai motivasi diri kita. Kita tidak boleh tutup mulut orang. Dan kalau kadang dia bercerita tu 1 orang, 2 orang, 3 orang, hari ni lagi cepat sebab bercerita melalui media sosial. Kejap di satu office tahu. Betul. So ini menyebabkan individu yang terkena toksik ni dia akan stres. Stres tahu. Stres 2 lah. Emotionally, mentally. Minda stres dan emosi stres. So saya nak nasihatkan kat sini, yang pertama, kalau betul benda tu tak berlaku, maka kita akan berlaku iaitu the self-talk, monolog dalam diri kita. Correct. Kita cakap dalam diri, mana aku tak buat benda ni, aku tak buat benda. Dan aku percaya bahawa ini semua fitnah. Dan insya-Allah nanti Tuhan akan tunjuk kebenarannya. Dan kita kena cakap dengan diri kita positif. Dan bab kita nak bekerja lagi. Jangan orang mengumpat-ngumpat, lepas tu kita pun mesti ambil MC. Jadi orang akan tambah lagi. Tengok betul lah tu. Betul lah tu dia tu, si A ni. Jadi kita kena kata orang tu, berfikir secara rasional, berfikir kata orang tu secara terbuka, dan kita hendaklah sentiasa the self-talk tu, monolog dalam diri kita tu, bahawa aku tak buat benda ni, dan kita sentiasa bercakap dengan kita yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ni saya banyak buat kursus-kursus, iaitu kita panggil touch in the sky. Banyak jabatan-jabatan panggil saya, iaitu kita kumpul semua staff-staff ni untuk kita kata orang tu supaya harmonikan balik. Panggil seorang kata pakar untuk kita harmoni. Kalau tidak perkara ni, sebab tu kita tengok di pejabat-pejabat tu jadi suasana dah tak seronok, kerja dah tak seronok. Datang kerja tengok muka, ya Allah, kau hidup lagi kau. Nampak?
Jadi lepas tu timbul dendam-mendendam dan sebagainya. Macam mana nak kita kata prestasi kerja nak bagus. Dan macam kata puan tadilah, nak seronok. Jadi kalau boleh kita harmonikan. Itu tugas ketua jabatan kat situ untuk kata orang kumpul balik dan kita buat kursus untuk mereka ni supaya mengharmonikan. Sebab kalau you kumpul sendiri, you nak selesai, dia boleh jadi bergaduh. Betul. Nampak tu. Tetapi you cari profesional seorang dan buat untuk mereka ni dan insya-Allah saya cakap ni saya banyak buat benda ni untuk kita kata mengharmonikan balik. Supaya rakan-rakan ni semua dia dapat kata orang faham bahawa si A ni tak buat benda tu. Dia fitnah contoh kan. Jadi kita nak hilangkan tu. Jadi saya bagi 2 kat situlah alternatif dia tadi pada puan tadi. Tuan Haji, talian kita memang panas. Ada seorang lagi. Kita ada lagi seorang pemanggil daripada Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan puan. Okey, saya nak tanyalah kan. Sebenarnya kan macam hubungan toksik ni saya rasa sebenarnya kita boleh maksudnya boleh atasi kot sebenarnya dengan cara maksudnya kita berdiam diri. Sebab benda saya rasa macam dalam hubungan toksik ni macam suami isteri lah kan. Mula-mula je akan jadi macam tu. Lepas tu bila kita macam mampu bertahan, macam bersabar. So saya rasa hubungan toksik ni boleh settle lah sebenarnya. Okey. Terima kasih untuk pandangan Puan Dia. Saya setuju. Yang tu saya setuju. Tetapi kita kena faham puan bahawa personaliti manusia berbeza-beza. Ya. Ada orang mungkin puan tadi tu hati kering. Ada orang hati tisu. Ya. Kalau laki sikit-sikit je lah. Lama-lama dia kata orang tu mentally emotionally tu. Kalau hati tisu ni sikit pun dia dah menangis, dah sentap. Kalau hari-hari dah menangis, hari sentap. Lepas tu tengok laki balik je dah mula rasa macam contoh kan. Tengok sudah rasa tak mesra. Sedangkan kita nak rumahku syurgaku. Nampak tu. Boleh mendiamkan diri tu, tapi saya rasa itu bergantung kepada individu dah. Ada setengah dia lama-lama suami tu datang pujuk. Tengok juga kepada hubungan suami isteri. Contoh kan. Macam kat pejabat sama juga. Tetapi benda ni nak kena kita kata yang saya sebut yang tadi tu, 2 perkara tu. Nampak tu. Dia kena kita perbaiki dan kena ada komunikasi tau. Supaya benda ni terlerai. Kita tak mau diam, main pukul dia. Sebab orang diam lama-lama, dia akan makan dalam. Dia tak bagus, tak sihat sebenarnya dari segi terutama sekali emotionally. Okey. Itu dia. Tuan Haji, saya teringat Syafiqah, what doesn't kill you makes you stronger. Mungkin ini pengajaran kalau kita melalui satu hubungan yang toksik, di tempat kerja yang toksik, untuk kita belajar mengenali individu dengan lebih baik dan juga menganalisis personaliti orang dengan lebih baik untuk berkawan, bersahabat dan sebagainya. Apa mungkin pengajaran yang boleh diperoleh sekiranya dengan melalui peristiwa-peristiwa dan pengalaman buruk seperti ini kita boleh menjadi manusia lebih baik untuk esok harinya? Betul Cik Mael. Sebenarnya Syafiqah, sebab tu kita selalu cakap apa yang berlaku itu semua walaupun negatif dan sebagainya, anggap itu sebagai satu proses pembelajaran. Memanglah kadang-kadang daripada situ nanti dia akan membina jati diri kita lebih kuat. Nampak tu. Tapi dengan satu syarat, you melihat itu dari sudut positif. Tapi kalau kita lihat dari sudut negatif, maka dia akan pergi kepada iaitu dalam kita kata personality kita panggil iaitu mengkritik diri. You kritik diri you tu. You monolog dalam diri bahawa aku ni memang semua orang tak suka aku, semua orang tak ni. So lama-lama you akan down. Tetapi tukar. Betul. Reverse psychology. Reframing. Kita buat mintu. Jadi kita lihat tak apa. Ini apa ni? Dan mungkin kita anggap itu sebagai satu proses pembelajaran. Aku nak belajar kat sini dan aku baiki dan motivasi diri makin meningkat. Dan Cik Mael dan juga Syafiqah, memang ramai orang macam ni dan akhirnya menjadi seorang yang berjaya. Contoh dalam usahawan, perniagaan, bahawa banyak orang kena fitnah kan. Tapi akhirnya dia jadi seorang yang berjaya. Rumah tangga pun sama juga. Betul. Keluarga pun sama. Anggap itu sebagai satu proses pembelajaran. Rasulullah SAW sendiri difitnah sepanjang usia dan sepanjang hayat. Betul. Rasulullah SAW sendiri pun kita tengok banyak orang fitnah Rasulullah kan. Tapi Rasulullah selalunya apa? Melihat fitnah tu dan kadang orang yang fitnah tu Rasulullah maafkan. Betul. Kita pun samalah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 263
memaafkan lebih baik pada bersedekah. Betul. Maafkanlah. Betul. Ha. Jadi kepada mangsa-mangsa toksik di luar sana, apa yang penting sebenarnya fokus pada diri sendiri. Love yourself. Ya, betul. Daripada kita fikirkan kelemahan diri kita, baik kita fikir kekuatan diri kita Betul. di mana. Okey. Terima kasih Tuan Haji Hushim, Terima kasih, Haji Tuan Salih, Haji. Peroning Motivasi dan juga kaunselor Berta. Juga kepada mereka yang telefon kita daripada tadi. Ada juga lagi sebenarnya tapi tak sempat lah sebab topik ni memang cukup menarik, toksik tanpa sedar. Okey, kita nak tinggalkan dengan lagu yang kena dengan topik perbincangan kita, iaitu teruskan hidup walau apa jua yang berlaku dalam hidup anda. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih kepada penonton. Saya Ismail Adnan. Dan saya Syafiqah Isak. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Salam.